Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan perbincangan soalan-soalan di dalam buku teks tentang penyelesaian masalah bagi tajuk wang. Kita lihat soalan yang pertama. Kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475.80 diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan, Rumah Anak Yatim Fikrah dan Cahaya, masing-masing menerima RM25,630 dan RM19,570.50. Selebihnya diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Baiklah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah untuk menggariskan kata kunci. Yang pertama, jumlah kutipan iaitu RM85,475.80. Seterusnya, diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Seterusnya, kita lihat, kita gariskan amount yang diperoleh oleh 2 rumah kebajikan. Dan seterusnya, selebihnya diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Maksudnya, sumbangan kepada Rumah Kebajikan Warga Emas ini kita belum tahu. Soalan yang pertama, berapakah jumlah wang yang diterima oleh Rumah Kebajikan Fikrah dan Cahaya? Soalan ini amat jelas, di mana kita perlu menambahkan sumbangan yang diterima oleh Rumah Anak Yatim Fikrah dan Cahaya. Jadi kita mulakan dengan menulis ayat matematik terlebih dahulu ya. Setelah selesai dengan ayat matematik, kita perlu kira dalam bentuk lazim. Sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah 5, 5. Jangan lupa titik sen. Sifar tambah sifar, sifar, 3 tambah 7, 10. 1 naik atas. 1 tambah 6 tambah 5 ialah 12. Kita kumpul semula 1. 1 tambah 5 tambah 9 sama dengan 15. Kumpul semula 1 menjadi 4. Dan inilah jawapan akhirnya. Yang ini murid sering lupa buat. Seterusnya, biasakan diri anda untuk menulis kesimpulan. Kita teruskan dengan soalan 1B. Hitung sumbangan yang diterima oleh Rumah Kebajikan Warga. Soalan ini sangat jelas, jadi kita mulakan dengan menulis ayat matematik terlebih dahulu. Kita tuliskan jumlah sumbangan iaitu RM85,475.80 ditolakkan dengan memandangkan pada soalan 1A tadi, kita dah dapat jumlah wang yang diterima oleh Rumah Kebajikan Fikrah dan Cahaya. Kita ambil sahaja jawapan dari soalan 1B. Okey. Tolak RM RM45,200.50 sama dengan. Seterusnya, mari kita kira dalam bentuk lazim. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 8 tolak 5 sama dengan 3. 5 tolak sifar sama dengan 5. 7 tolak sifar 7. 4 tolak 2 2. 5 tolak 5 sifar. 8 tolak 4 4. Dan seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa untuk menulis jawapan akhir pada ayat matematik yang anda telah tuliskan. Dan jangan lupa tulis kesimpulan bagi soalan ini.
Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Bapa Zaidi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya. Jadi kita tahu bahawa ini merupakan salah satu isi penting. Sebulan kemudian beliau mengeluarkan RM20,000. Untuk mengusahakan kebun durian dan mangga. Selepas suatu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047.80 disimpan. Baik, kira baki terkini akaunnya. Pertama sekali, kita perlu memahami soalan. Pada asalnya, wang Papa Zaidi ialah RM34,807.12. Beliau mengeluarkan RM20,000, maksudnya ada operasi tolak di sini. Seterusnya, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047.80 disimpan. Maksudnya ada kemasukan kembali ke dalam akaunnya. Di sini kita dapat lihat operasi tambah berlaku. Akaunnya. Tanpa membuang masa, mari kita tuliskan ayat matematik yang tanpa membuang masa, mari kita kira dalam bentuk dua tolak sifar, satu tolak sifar, 1, 7 tolak sifar, 7, sifar tolak sifar, sifar 8 tolak sifar, 8, 4 tolak sifar, 4, 3 tolak 2, 1. Ingat ya, belum habis lagi. Kita baru selesai menolak, kita perlu menambah pula. Kita boleh teruskan dengan pengiraan tambah. Dua tambah sifar 2, 1 tambah 8, 9, 7 tambah 7, 14, kumpul semula 1, 1 tambah 4, 5, 8 tambah sifar, 8, 4 tambah 3, 7, 1 tambah 1, 2. Jangan lupa RM. Murid-murid, jangan lupa untuk menulis jawapan akhir pada ayat matematik yang telah anda tuliskan tadi ya. RM27,854.92. Ingat murid-murid, biasakan diri untuk menulis kesimpulan. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Gambar menunjukkan harga sebuah motosikal RM6,506.98. Ini merupakan salah satu isi penting, jadi boleh terus gariskan ataupun highlightkan. Syarikat Pengangkutan Mahsuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Ini bermaksud syarikat tersebut membeli motosikal ini sebanyak 9 buah. Gariskan kata kunci. Baiklah. Jelas di sini bahawa operasi yang terlibat ialah darab. Jadi kita perlu darabkan 9 dengan RM6,506.98. Tanpa membuang masa, mari kita tuliskan ayat matematiknya. Seperti
Seperti biasa, kita perlu membuat pengiraan dalam bentuk lazim. Berhati-hati semasa mengira ya. Lapan darab 9, 72. Kita kumpul semula 7. 9 darab 9, 81. Tambah 7, 88. Jangan lupa titik sen. Kita kumpul semula 8 ya. 9 darab 6, 54. 54 tambah 8 ialah 62. 9 darab sifar, sifar tambah 6, 6. 9 darab 5, 45. Kumpul semula 4. 9 darab 6 ialah 54. 54 tambah 4, 58. Baiklah, inilah jawapan akhirnya. Dan jangan lupa tuliskan jawapan anda pada ayat matematik. Jangan lupa ya, tuliskan kesimpulan. Soalan yang keempat. 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2,125. Harga rantai itu sekarang telah meningkat sebanyak 5 kali daripada harga asalnya. Hitung harga rantai itu sekarang. Semasa membaca penyataan ini, kita dah jumpa dah beberapa kata kunci, iaitu harga asal rantai Ibu Langkanau iaitu RM2,125 dan harga sekarang yang telah meningkat maksudnya bertambah sebanyak 5 kali. 5 kali. Terdapat perkataan kali di sini, maksudnya operasi yang terlibat ialah darab. Kehendak soalan ialah hitung harga rantai itu sekarang. Kehendak soalan ini adalah sangat mudah. Jadi tanpa membuang masa, kita tuliskan ayat matematiknya, iaitu 5 kali harga asal rantai tersebut iaitu RM2,125. Sekarang kita kira dalam bentuk lazim. Lima darab 5, 25. Kumpul semula 2. 5 darab 2, 10. 10 tambah 2, 12. Kumpul semula 1. 5 darab 1, 5. 5 tambah 1, 6. 5 darab 10, 5 darab 2 ialah 10. Jadi, jawapannya ialah RM10,625 harga rantai itu sekarang. Jangan lupa tuliskan jawapan pada ayat matematik yang telah ditulis tadi. Kesimpulannya, soalan yang kelima, gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85,675.80. Hitung gaji bulanan Puan Kumari. Isi penting. Gaji tahunan yang berjumlah RM85,675.80. Kehendak soalan, hitung gaji bulanan beliau. Baiklah. Apa kita tahu tentang perkaitan antara tahun dan bulan? Ya, betul. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan.
kita telah mengetahui pendapatan Puan Kumari selama setahun. Sekarang kita perlu mendapatkan pendapatan Puan Kumari setiap bulan. Jadi maksudnya kita akan membahagikan gaji tahunan Puan Kumari dengan 12 bulan. Okey? Tanpa membuang masa, mari kita mulakan pengiraan. Sebelum itu, tuliskan ayat matematik terlebih dahulu. Untuk mendapatkan jawapan, seharusnya kita perlu mengira dalam bentuk lazim. Sila berhati-hati dalam pengiraan anda ya. Catatkan sifir di sisi sekiranya anda masih tidak yakin dengan pengetahuan sifir anda ya, dan untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Baik, cukup. Kita mula mengira. 85. Terdekat ialah 84. Maksudnya 12 darab 7. Baik, tolak 84. Satu 6. Baik, yang ada ialah 12 paling kecil, jadi 16 tolak 12. 12 darab 1 sama dengan 12. Teruskan mengira. Kita perolehi 47. Paling dekat ialah 36. 12 darab 3 sama dengan 36. 4 tolak 3, 1, 7 tolak 6, 1, diikuti dengan 5. Oh, perlu tambah ya. Okey, nampaknya paling hampir ialah 108. 12 darab 9. Kita tolakkan dengan 108. Dan kita akan perolehi 15 tolak 8 ialah 7. Okey. 8. Jadi yang terdekat ialah 72. 12 darab 6. Jangan lupakan titik sen. 78 tolak 72 bersamaan dengan 8 tolak 2 6. 7 tolak 8 tolak 2 6. 7 tolak 7 memang sifar. Okey, 6 kita teruskan dengan sifar ya. Ada tak 60 dalam sifar? Ya, ada. 12 darab 5 tolak 60. Jadi jawapannya ialah RM7,139.65. Jangan lupa tuliskan jawapannya pada ayat matematik anda. Dan jangan lupa tuliskan kesimpulan anda. Soalan yang ke-6. Syarikat Bintang Emas memperuntukkan RM87,750 untuk program tuition harapan. Jadi kita telah jumpa satu kata kunci di sini ya. Wang itu diagihkan sama banyak. Sama banyak. Okey, kita boleh highlightkan. Kepada 13 buah sekolah menengah. Kita jumpa lagi kata kunci 13 buah. Berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Ini adalah kehendak soalan. Berdasarkan soalan ini, kita dapati bahawa ianya menggunakan
lebih dari satu operasi. Kita teliti dahulu soalan ini. Terdapat RM87,750. Diagihkan sama banyak. Maksudnya dibahagi kepada 13 buah sekolah menengah. Kemudian, soalan ini menghendaki untuk kita mengetahui jumlah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah. Maksudnya, RM87,750 bahagi 13. Lepas dapat amount yang akan diperoleh oleh setiap sekolah, kita harus darabkan dengan 3 buah sekolah pula untuk dapatkan jumlah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah tersebut. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tuliskan ayat matematiknya. Jadi sekarang tanpa membuang masa, mari kita kira dalam bentuk lazim. Baiklah, kita catatkan sifir di sisi untuk membantu pengiraan. Terlihat 87. Yang mana satu terdekat? Ya, 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 13 darab 6 sama dengan 78. Okey, kita tolakkan. Tujuh tolak 8, 9. Yang terdekat ialah 91. 13 darab 7 tolak 91 bersamaan dengan 5. 65. Ada 65 di sini, ada 13 darab 5. So 13 darab 5, 65 tolak 65 bersamaan dengan sifar. 13 darab sifar sama dengan sifar. Baiklah, kita telah mendapatkan hasil bahagi. Jangan lupa bahawa kita perlu darab pula dengan 3. Hasil bahagi ialah 6,750. Maksudnya jumlah wang ini yang diperoleh oleh setiap sekolah. Kita darabkan dengan 3 untuk mendapatkan jumlah bagi 3 buah sekolah. Sifar darab 3, sifar. 3 darab 5, 15. 1 kumpul semula. 3 darab 7, 21. Tambah 1, 22. 2 kumpul semula. 3 darab 6, 18. 18 tambah 2, 20. Baiklah, inilah jawapan akhirnya. Jangan lupa tuliskan pada ayat matematik yang telah tersedia. RM20,250. Dan jangan lupakan kesimpulannya. Berikut merupakan soalan yang terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, hasil kutipan sewaan beberapa rumah inap berjumlah RM15,600 sebulan dikongsi sama banyak oleh 3 orang rakan. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Baiklah, kita gariskan kata kunci terlebih dahulu. Hasil sewaan beberapa rumah inap. Ini jumlahnya dalam sebulan.
dikongsi sama banyak. Okay, kita jumpa sama banyak, maksudnya kita memang tahu soalan ini memerlukan operasi bahagi. Sama banyak oleh 3 orang rakan. 3 orang rakan. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Baiklah. RM15,600 adalah kutipan untuk sebulan dikongsi oleh 3 orang rakan. Jadi kita perlu lihat, kita perlu cari berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan. Maksudnya, kutipan yang berjumlah RM15,600 dibahagi dengan 3, kita perlu darabkan dengan 6, mewakili 6 bulan. Mari kita tuliskan ayat matematiknya. Baiklah, tiba masa untuk kita mengira dalam bentuk lazim. Kita hanya perlu bahagikan dengan sifir 3, jadi diharapkan agar murid-murid hafal sudah sifir 3 ya. Baiklah, 1 tidak dapat dibagikan dengan 3. 15, ya, terdapat dalam sifir 3. Jadi 3 darab 5 sama dengan 15. Kita tolakkan. Okey, turunkan 6. 3 darab 2 sama dengan 6. 6 tolak 6. 6 tolak 6. Sifar 3 darab sifar sama dengan sifar. Darab sifar, sifar. Jadi kita telah berjaya membahagi 15,600 dengan 3 tanpa apa-apa baki. Bulan. Kita darabkan dengan 6 ya. Sifar darab 6, sifar. Sifar darab 6, sifar. 6 darab 6, 36. 3 kumpul semula 6 darab 5 30, 30 tambah 3 33. Ini dia jawapannya. Kesimpulannya,